Sebelum kita mendalami tentang apa itu ketagihan pornografi, kita perlu tahu apa itu ketagihan. Ketagihan adalah sesuatu perkara yang dilakukan ke arah keburukan secara berterusan hingga memberi impak atau memberi gangguan kepada kehidupan seharian kita dari segi fizikal ataupun mental. Keinginan ini juga tidak datang secara natural. Ia perlu diadakan dengan sesuatu perkara benda asing untuk memberi kepuasan. Rangsangan atau stimulasi ini perlu diadakan atau perlu diwujudkan bagi memenuhi keinginan kita. Ia tidak datang secara natural. Itu adalah ketagihan. Pornography addiction bukanlah seperti dadah addiction atau ketagihan dadah. Ketagihan dadah adalah lebih pada substance addiction. Pornography addiction adalah behavior addiction, iaitu ketagihan dari segi tingkah laku. Tetapi persamaan mereka adalah keinginan mereka perlu diadakan atau perlu diwujudkan bagi memenuhi kehendak mereka. Persamaan penagih-penagih ini adalah semuanya akan memberi impact withdrawal syndrome, iaitu penurunan selera makan, kemurungan dan sebagainya jika sekiranya perkara yang mereka mahukan tidak diadakan atau tidak diwujudkan. Bila sesuatu keinginan itu telah dipenuhi, otak mereka akan mengeluarkan satu hormon dopamin, iaitu kegembiraan ataupun keseronokan pada diri. Dopamin ini penting untuk kita menjalani kehidupan seharian kita. Sebab dengan adanya dopamin ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti stres ataupun kita rasa kemurungan. Jadi hormon kegembiraan ini akan membantu mengawalkan balik kehidupan seharian kita agar lebih seimbang ataupun balance antara kesedihan dan kegembiraan itu. Penagih-penagih ini, tak kisahlah penagih substance ke behavior ke seperti ketagihan pornografi ini, mereka perlu adakan, maksudnya kalau pornografi itu dia perlu tengok sesuatu apa yang dia suka, keinginan fantasinya, jadi barulah hormon dopamin itu akan wujud. Dan dopamin ni tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak pula nanti kita macam high ataupun kita akan rasa keseronokan yang melampau. Itulah yang terjadinya kepada penagih-penagih ini. Maksudnya mereka tidak berjak di bumi yang nyata. Seimbangan dopamin pun tidak boleh berlebihan. Bila otak kita terlalu bergantung pada sesuatu luaran untuk menghasilkan dopamin ini, itulah sebenarnya ketagihan itu akan bermula. Ketagihan pornografi juga ada 4 peringkat. Peringkat pertama, percubaan. Cuba-cuba dulu, Google dulu. Peringkat kedua adalah bila seseorang itu ada masa lapang. Bila masa lapang, otak dia akan terus set. Nak carilah benda-benda untuk memenuhi keinginan fantasi I. Peringkat ketiga, ketagihan pornografi adalah rutin. Maksudnya kalau dia tahu dah dalam otak dia, dalam jadual seharian dia pukul 3, pukul 4 masa free dia, jadi dia akan mula 3-4. Jadi otak set pukul 3 ke 4 is time for pornography searching. Dan peringkat tertinggi atau peringkat keempat adalah telah menjadi ketagihan. Maksudnya ialah tak kira lah, bukan lagi rutin, bukan lagi bila time masa lapang. Satu habit ataupun peringkat ketagihan yang perlu anda dapatkan rawatan. Antara akibatnya ialah pasangan yang dah berkahwin, keinginan seksual anda terhadap pasangan anda akan berkurang dan menimbulkan masalah. Sebab fantasi, dunia fantasi anda di internet itu tidak dapat dipenuhi di dunia nyata. Akibat yang kedua adalah seorang penagih pornografi ini akan melihat seseorang itu sebagai satu objek seksual. Selalunya ketagihan pornografi adalah permulaan kepada serangan seksual. Saya kata ketagihan pornografi ini boleh diatasi ataupun boleh dirawat, dan mungkin tidak perlu therapist atau psikologis ataupun kaunselor untuk membantu anda. Diri anda sendiri sebenarnya yang boleh bantu diri anda mengatasi masalah ketagihan pornografi ini. Kegembiraan atau kebahagiaan itu tidak perlulah sampai menyakiti diri kita sendiri atau memberi kesan negatif pada diri kita ataupun kepada keluarga kita atau yang tersayang ataupun kepada masyarakat kita. Sekian, terima kasih.